Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua pelajar-pelajar tingkatan 1 yang menonton video ini. Okey, tahniah kerana menonton and thank you. Please subscribe kalau belum and also spread to your friends. Sebarkan pada kawan-kawan. Then also betulkan niat belajar lillahi ta'ala, and if you have this book in front of you, kita pada muka surat 222 iaitu penggunaan cermin, di mana ini adalah 8.1 ya, bab yang ke-8 ya, cahaya dan optik. Saya dah buat pendahuluan pada kelas yang lepas. So page 222 tu sebenarnya dah ya, tentang image sahih. Image sahih dengan image maya tak sama. Jadi cermin ni adalah image image sahih sebab terbentuk pada skrin ya. Kalau maya, image tidak terbentuk pada skrin. Okey. So bermaksud kalau cermin dia adalah image sahih ke image maya? Dia adalah image maya sebab atas cermin tu tak ada. Seolah-olah ada di belakang. Bila maya dia seolah-olah dia ada ya. So oleh itu image terbentuk pada cermin ialah image maya. So betul lah tu. Now we look at page 223. Apakah ciri-ciri image apabila cahaya melalui cermin satah, cermin cekung dan cermin cembung? So kita dapati kalau yang biasa kat rumah ialah cermin satah. Cermin normal, cermin satah. Dia straight je. So kita macam tu rupa kita tengok memang macam tu lah. Rupa dan saiz. Tapi kalau kita tengok cermin cekung, cermin cembung lain ya bentuknya. Okey, so kita lihat aktiviti 8.2. Ini adalah tujuannya mengkaji ciri-ciri image dalam cermin satah, cermin cekung dan cermin cembung. Okey, so apa yang perlu dibuat ialah letakkan sebatang lilin di atas sekeping kertas graf ya, dan pada jarak 4 petak kertas graf daripada cermin satah. Okey, so nombor 2, perhatikan image yang terbentuk. Adakah image tersebut sama saiz atau lebih kecil atau lebih besar pada objek? So dia akan berbeza sebab permukaan cermin tu sama ada cermin satah straight, cermin cekung dia akan dia akan masuk ke dalam, dan cembung adalah dia terkeluar cembung. So dia suruh letak image terbentuk. Kalau cermin satah kita dapati sama saiz. Kalau cermin cekung macam tu kita akan jadi lebih kecil Kalau cermin cembung, macam cermin cembung ni kalau masuk 7-Eleven kat corner tu biasa dia ada cermin cembung. Jadi nampak keseluruhan kedai. So jadi lebih besar lah. Okey, sesuai jarak ukur tu kena buat eksperimen. Soalan, bandingkan saiz image yang terbentuk pada cermin-cermin tersebut dengan saiz objek. Itu dah kita jawab dalam nombor 4 tu kan. Nombor 2, bandingkan jarak image dari cermin satah dengan jarak objek daripada cermin satah. Sama. Kita kalau kan 1 meter daripada cermin, kita punya image seolah-olah 1 meter kat belakang. Dia sama. Kalau kita ke depan, dia ke depan. Kita ke belakang, dia ke belakang ya. So kita dapati cermin satah mengaplikasikan konsep pantulan cahaya seperti dalam rajah 8.5. So sinar cahaya yang terpancar di atas cermin akan dipantulkan. Dia sudah nampak seolah-olah satu lagi dia pantul kembali. Okey, kita lihat page 224 tentang aplikasi cermin satah, cermin cekung dan cermin cembung dalam kehidupan. So kita lihat yang pertama, gambar foto 8.2a belah kiri ya. Kita dapati ini adalah penari. Cermin satah membantu penari untuk membetulkan pergerakan dia ya. Itu kegunaan. Sebab kita buat sini tak nampak. Betul kat cermin kita nampak lah. Satu lagi, cermin satah menjadikan ruang bilik kelihatan luas. Kalau kecil ke kawasan ruang tamu ke apa ke, bilik ke, letak cermin macam besar, macam ada satu lagi kan. Dia macam ada sebab dia maya. Okey, kemudian kita lihat bawah belah kiri, cermin cekung. Cermin cekung berfungsi untuk membesarkan image bagi memudahkan seorang untuk bersolek. Kita dapati supaya dia nampak besar, senanglah dia bersolek. Cermin cekung, cermin cembung. Okey, cermin cekung supaya dia nampak lebih besar. Okey, yang solid tu saya fikirkan jap. Tentang satu lagi, cermin cekung digunakan oleh doktor gigi untuk melihat gigi
pesakit supaya imej yang terhasil kelihatan lebih besar dan dekat. So cekung ni ke dalam. Okey, bila ke dalam, imej dia akan nampak lebih besar. Betul lah. Dan tadi pun supaya yang solid dia pun supaya nampak besar, lebih nampak lah. Nak make sure sama rata dan sebagainya. Maksud saya tadi mungkin saya jawab silap ya. So muka surat 223 tu cermin satah sama saiz, cermin cekung lebih besar. Okey, that means cermin cembung lebih kecil. Yalah. Kalau tengok yang dekat 7-Eleven tu kan, kita walaupun dia dia dapat mempamerkan imej besar, tapi dekat yang depan tu dia kecil ya. Sebab dia cekung. Okey, saya terbalik tadi, sorry. Okey, kita lihat page 225. Cuba tengok cermin cembung pula, membantu individu memantau keselamatan diri di selekoh jalan yang berbahaya. Cembung. Cembung dia nampak lagi besar kawasan. Yang saya cakap 7-Eleven tu yang ni lah, macam yang gambar ni untuk jalan raya, nampak besar lagi kawasan supaya nampak ya. Kemudian yang last sekali, yang saya sebut dari 7-Eleven, cermin cembung di pasar raya dapat membantu pekedai untuk melihat setiap sudut pasar raya supaya dapat mengelakkan kecurian. So that means cembung dia akan lebih luas, lebih luas daripada imej berbanding cermin cekung, dia tempat dia kecil sikit. Okey, aktiviti 8.3 membincangkan aplikasi cermin satah, cermin cekung dan cermin cembung. Okay, ini suruh buat berkumpulan, so tak apa. Kita lihat seterusnya muka surat 226, alat optik yang menggunakan konsep pantulan cahaya. Okey, so daripada pengetahuan tentang alat optik ni, okey, kelebihan manusia Allah anugerahkan, dia boleh fikir. Dia buat pula dia buat teknologi ya. So yang direka oleh ahli sains berdasarkan konsep pantulan cahaya untuk meningkatkan keupayaan deria penglihatan manusia. Kita seharusnya bersyukur dengan ciptaan tersebut dan menghargainya. First is periskop. Di mana guna periskop? Rajah 8.6 ni dalam kapal selam. Tengok ada atas kapal selam tu ya. So kita dapati kalau kita lihat dalam kapal selam tu, orang adalah dalam ni. Dia tengok permukaan air tu. Di sini periskop. Okey, nak tengok permukaan air ada apa kat depan tu. So orang nak tengok macam mana? So nak tengok atas tu kita gunakan periskop. Alat dia senang je. Alat dia macam Z ni, tapi Z yang tak betul sangat. Okey, so mata orang kat sini. And then sampai sini, sini ada cermin, sini ada cermin. So bila ada objek depan, let's say ada kapal kecil dekat depan. Okey, image sampai sini. Sampai sini dia akan menyebabkan terpantul sini dan orang sini pun nampak. That's how it works. Okey, so periskop merupakan alat yang digunakan pada kapal selam untuk melihat keadaan di permukaan laut. Periskop mengaplikasikan sifat cahaya yang boleh dipantulkan. Cahaya dari atas permukaan laut dikesan oleh suatu cermin. Kemudian dipantulkan oleh cermin lain dan menuju ke mata pemerhati yang berada di dalam kapal. Mari kita cipta satu periskop yang ringkas dalam aktiviti 8.4 ya. Okay, so sini saya buat 8.4 tu senang je. You can try doing that. Tak silap saya zaman saya dulu sekolah rendah kena buat eksperimen ni. Kena buat periskop ni ya. So dia ikut arahan patut boleh buat. Interesting kalau awak suka. Okey, tak pun fahamkan sajalah. Okey, page 227 kaleidoskop pula. Apa benda kaleidoskop ni? Kaleidoskop merupakan alat mainan yang dibuat dengan menggunakan cermin satah juga. Ini cermin yang straight ya. Dengan alat ini anda dapat membuat pelbagai pola yang mengagumkan. Pola-pola ini diperoleh kerana imej objek-objek di dalam kaleidoskop berkali-kali mengalami pantulan. Ya, banyak kali pantul sana, pantul sini, pantul sana, pantul sini. Kalau kita lihat periskop 2 kali pantul je, ini banyak kali ya. Oleh yang demikian jumlah imej yang kelihatan lebih banyak daripada jumlah objek. So disuruh kita buat sebuah kaleidoskop. So aktiviti 8.5, bahan radas dia nak bekas gulungan tisu yang tengah tu yang bulat tu tau. Okey, kemudian 3 keping kad cermin, sampai 3 dia nak.
Okey, manik yang berwarna-warni, 2 keping cakra plastik, gunting gam pita salofan, kertas berwarna untuk hiasan, cardboard hitam berbentuk bulatan. I don't think I want to read this. Sebab ni senang ni aktiviti ni, baca pun boleh faham insya-Allah. Cuba tengok gambar rajah 8.9A. Tu kat cermin kat situ. B dia letak cakra plastik. Kemudian kat bawah 7 pula A dia letakkan manik-manik warna-warni. Kemudian B dia letakkan cakra plastik juga ya. So hasilnya kena buat aktiviti ni, mau tahulah. Okay, suka terbalikkan kaleidoskop pada hujung gulungan tisu. Lekatkan satu cardboard hitam berbentuk bulatan. So dia memang kalau ikut betul-betul memang menarik lah jadi hasilnya kan. Okey, so kemudian kita lihat sains dan saya situasi 1. Okey, tadi kita kata periskop untuk dalam kapal selam. Tapi untuk biasa pun boleh. Tengok budak ni. Situasi 1, dia tengok luar tapi dia pendek. Dia tak nak panjat kerusi ke, panjat tangga ke. Takut jatuh kata kononnya lah. So bagaimanakah saya mahu melihat pemandangan di sebelah dinding ini. Okey, so that means baik dia guna periskop dapat membantunya. Nampak tu? Gambar tu. Okey. So situasi 2, kita dapati budak ni kata bahayanya berjalan di jalan ini kerana kita tidak dapat melihat apa-apa sahaja di laluan selekoh ini. Betul kan? Bila sampai kat corner tak nampak sebelah tu. So what they should do is letak gambar kanan tu cermin cembung yang macam dalam 7-Eleven tu. Biasanya kita boleh memasang cermin cembung di selekoh berbahaya. So budak-budak ni patutnya dia tengok cermin dulu baru tahu ada ke tak ada. Kereta ke, motor ke, orang ke. Okey, situasi ketiga, betapa bagusnya jika saya dapat melihat keadaan di belakang saya untuk mengelak kemalangan. Kita mata kita kat depan, so tak nampak belakang. So what they need to do ialah anda boleh memasang cermin cembung pada basikal untuk melihat keadaan di belakang. Kat basikal nampak tu, letak cermin cembung. So nampaklah belakang. Sometimes some mothers, kadang-kadang dia ada yang cermin tepi kat kereta kan. Dia nampak belakang kan. So dia letak cembung besar sikit. Dia macam tu ya. Okay, practice formative 8.1 you can do yourself. 8.2 sifat cahaya. Okay, kita akan dapati cahaya ada beberapa sifat ya. So soalan sini, apakah sifat cahaya? Mengapa kita dapat melihat kilat terlebih dahulu sebelum mendengar bunyi guruh? I'm sure you all experience that. Bunyi dulu baru ataupun tom baru nampak terbalik saya kata. Nampak kilat dulu baru bunyi tom. Kalau tu taklah yang berdentum tu. Okey, so foto 8.3 adalah kilat. So kenapa kita lihat dalam kotak dalam bubble kuning tu, kelanjuan cahaya ialah 3.0 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Cahaya bergerak lebih laju daripada bunyi. So cahaya dulu 3.0 times 10 power of 8. Okey. So oleh itu kita lihat kilat dahulu sebelum dengar bunyi guruh. That's why dia lagi laju, cahaya lagi laju. So sifat cahaya ni, cahaya bergerak lurus. Kita boleh melihat pergerakan cahaya yang lurus dalam acara pertunjukan cahaya di Putrajaya. Macam gambar foto 8.4. Kadang-kadang dia buat gerak-gerak pula tu. Dia punya cahaya yang lurus tu kan. Okey, kemudian suruh fikir tentang bagaimanakah bayang-bayang terbentuk. So kita dapati gambar foto 8.5 menerangkan cahaya bergerak lurus ke atas payung. Ke belakang payung tu bayang-bayang lah. Dan soalan nombor 2 tu, payung ialah objek legap. Maka cahaya matahari tidak dapat menembusinya. Kalau kaca tak boleh. Objek legap je. Apabila cahaya dihalang oleh objek legap, maka bayang-bayang akan terbentuk di belakang objek legap itu. Katakan sini ada matahari, cahaya. Awak diri kat sini. Okey, so cahaya tu straight je. So belakang sini tak ada cahaya. That's why ada awak punya bayang-bayang macam tu kat belakang. Kalau dia boleh bengkok, bayangkan. Dia bengkok, sambung. Dia sambung, lepas tu bengkok, sambung. So tak ada lah bayang-bayang. Dah manusia ke tu? Tak ada bayang-bayang tu. So ada bayang-bayang tu menunjukkan benda kita manusia adalah objek legap. That's how bayang-bayang terbentuk. So let's see page 230. Mudah je semua tu. Dan boleh buat laju-laju. Baca sendiri pun boleh faham kot insyaAllah ya. So tahukah anda bahawa bayang-bayang anda akan menjadi pendek apabila menghampiri tengah hari? Sebab di atas. So kat bawah adalah bayang-bayang kita.
Ya, dan kemudian menjadi panjang bila waktu petang. So petang sana katakan, so panjanglah ke belakang. Mengapa? Saya terangkan tadi. Salah satu sifat lain cahaya ialah cahaya boleh disebarkan oleh titisan air. Cahaya boleh dibiaskan maksudnya ya. Di langit untuk membentuk pelangi seperti dalam gambar foto 8.6. Sometimes saya tengok kat langit, lepas hujan tiba-tiba ada pelangi. Sebab cahaya matahari tu jatuh dekat titisan air. Okey, titisan air. Saya buat. Okey, titisan air. So dia menyebabkan cahaya tersebar pada 7 color jatuh balik kat langit. Itu pelangi. Look at gambar foto 8.7. Jam matahari. Jam matahari digunakan pada zaman dahulu untuk menentukan masa pada siang hari. So that means kalau dah bila pagi tu mula belah sana tu, belah timur tu kan, cahaya matahari datang, dia akan panjang. Kalau makin pendek, jangan saya tampak. Okey, dia panjang, makin pendek. Bila pukul 12 tengah hari memang tak ada bayang tu betul-betul kat bawah lah. Kemudian panjang balik sebab matahari dah melintasi. Okey, so jam itu menggunakan konsep bayang-bayang yang terbentuk apabila cahaya matahari dihalang oleh objek. Kita sekarang ni senang sangat. Dulu zaman saya ada jam tangan ataupun jam dinding. Sekarang kat handphone pun dah ada ya. Yang lagi tepat handphone tu sebab dia memang GMT dunia punya masa. Jadi kira kan tepat. Kalau kita punya jam tu dah bateri dah kurang, dia dah tak betul dah. So, eksplorasi sains tentang tahukah anda bahawa wayang kulit menggunakan konsep bayang-bayang terbentuk apabila cahaya dihalang. Zaman dulu ada main wayang kulit tu ya. Okay, practice formative 8.2 is quite simple. You can do yourself. Kita lihat 8.3 pantulan cahaya. Sekali lagi pantulan cahaya ya. Sebelum ini anda telah belajar tentang cara imej terbentuk pada cermin satah dengan menggunakan konsep pantulan. Kan? Adakah anda masih ingat tentang ciri imej ini? Apa ciri imej ni? Apakah ciri imej ni? Pertama apa? Dia adalah maya. Kemudian dia songsang sisi. Awak angkat tangan kanan di tangan kiri. Dan kemudian dia biasanya adalah sama saiz kan? Sebab cermin satah ya. Okey, kita lihat jadual 8.1 ciri-ciri imej. Okey, tegak saya tertinggal. Imej tu tegak lah. Takkan awak tengok kat cermin kepala atas dan cermin kepala bawah pula kan. Apa benda tu. Okey, kemudian cuba tengok B, size objek H, size image H sama size kalau cermin satah. Jarak objek saya sebut tadi banyak kali ya, ke depan, dia pun ke depan. Ke belakang, dia ke belakang. So jarak objek pada cermin tu sama dengan jarak imej pada cermin. Kemudian songsang sisi. Ni dia buat bentuk B, dia tengok terbalik. So kalau tangan awak angkat kanan, saya kata dengan cermin tangan angkat kiri. Kadang-kadang ambulans pun kita tengok dia punya kenapa dia tulis ambulans tu mesti terbalik. Sebab supaya pemandu yang tengok ambulans tu melalui cermin dia baca betul. Okey, last is maya sebab mana ada imej atas cermin tu, dia kat belakang seolah-olahnya. So dia bagi tentang ciri-ciri cermin satah. Satu, tegak. Kedua, yang boleh ingat dia, saya boleh ingat tu. Yang kedua, songsang sisi. Ketiga, sama saiz dengan objek maya. Sama saiz dengan objek. Kemudian maya, jarak objek sama dengan jarak imej. Okey, kita lihat hukum pantulan cahaya. Ada pula hukum pantulan cahaya kan. Tak habis lagi pantulan. Sebab dia ada lagi sifat-sifat lain. Okey, apabila suatu sinar cahaya ditujukan ke atas sekeping cermin satah, pada sudut tertentu, sudut 7, sinar cahaya itu akan dipantulkan ke sudut tertentu. Okey, sudut pantulan. Yang pergi itu cahaya itu sudut 7. Yang patah balik sudut pantulan. Apakah, bukan sudut, sinar 7. Patah balik sinar pantulan. Tadi dia ada sudut. Apakah hubungan antara sudut 7 dengan sudut pantulan? Mari kita lakukan. Saya bercakap siap-siap. Sama nilai. Okey, eksperimen 8.1. Pernyataan masalah, apakah hubungan antara sudut 7I dengan sudut pantulan R? Okey, hipotesis sudut 7I adalah sama dengan sudut pantulan R. Okey, so tujuan menyiasat hubungan sudut 7I dengan sudut pantulan R. So apakah yang dimanipulasikan? Sudut 7 tu kena dimanipulasi. Bergerak balas tentulah sudut pantulan. Okey, pemboleh ubah adalah saiz celah. Saiz celah. Okey, bahan radar, cermin satah, kotak sinar, bekalan kuasa, kertas putih, protractor. Mula-mula lakukan aktiviti dalam gelap.
Susun kotak sinar dan cermin satah di atas sehelai kertas putih. Tujukan sinar cahaya menuju ke cermin. Yang pergi tu menuju ke cermin pada sudut 10 darjah. Ukur sudut pantulan R. Betul? Nanti nampaklah kan cahaya tu datang sebab dalam gelap. Ulang langkah 3 dan 4 dengan sudut 7 tu tukar. Kalau tadi cuma 10 darjah, kemudian 20 darjah, 30 darjah, 40 darjah, 50 darjah. Tapi bear in mind, bila kita ini adalah cermin satah, okey, bila ini sinar 7, dan 7 dia guna apa ya? Dia guna ada guna sudut yang nak beza ya. Sinar 7 dengan sudut pantulan. Okey, nak berubah. Dan kemudian bila dia nak patah balik, ini kena 90 darjah. Bila ini sinar 7, ini adalah sinar pantulan. Bila sinar 7 sinar pantulan, ini dengan ini mesti sama. Kalau ini 30, ini pun 30. Memang mesti. Itu hukum alam Allah buat. Tak boleh ini 30, ini sekadar litak, ini 20. Tak boleh. Dia adalah sama ya. Dia adalah sama. So dinamakan ini sudut 7I. Sudut, because dia guna English tau. Sebab incident ray ya. Sinar 7 adalah incident ray. Incident ray. Ini adalah reflection. Ya, that's why dia guna I dengan R. Ya. Incident dengan reflection. Incident ray dengan reflection ray. Ray itu adalah sinar. Okay, page 232. Okay, kita boleh habiskan 232. Nanti pembiasan cahaya kita buat kemudian. So, eksperimen tu kena buat kalau nak tahu jawapan. Tapi saya boleh bagi jawapan pun. Kalau sinar 7, 10, I dia, R dia 10 juga. Kalau sudut 7, 20, sudut pantulan pun R juga. So, adakah hipotesis diterima? Yes. Ya, ya. Apakah hubungan antara sinar 7 dengan sudut pantulan? Apakah hubungan antara sudut 7I dengan sudut pantulan? So, sudut I sama dengan sudut R. Okey, so mesti garis normal ni. Ni garis apa? Ni garis normal. Mesti garis normal ni 90 darjah. Okey, so itu darjah 8.13 ya. Jangan ambil ini tau. Ada student pergi ambil ini pada cermin. No, mesti pada garis normal. Ini salah. Ini betul. Okey, aplikasi pantulan dalam kehidupan harian. Kita lihat 8.10 belah kiri itu kon kan. Nak elakkan kereta langgar tak nampak malam-malam kon tu, siang-siang nampak. So dia buat bahagian putih tu adalah memantul. Nampak putih cahaya. Kemudian papan yang Pulau Indah, Kelang, Banting tu pun dia pantul malam-malam supaya nampak. Mana ada lampu kat situ. Dia cuma pantulkan cahaya ya. Dan juga yang segitiga tu kalau kereta rosak macam belah kanan tu, dia letakkan segitiga tu boleh pantul cahaya. So eksplorasi sains, saya cakap pasal ambulans tadi. Pernahkah anda terfikir tentang sebab perkataan ambulans ditulis secara songsang sisi ya? Terbalik songsang sisi. Bagaimanakah imej ini akan terbentuk apabila pemandu kenderaan lain melihat cermin pandang belakang kenderaan mereka? Tentulah tengok betul dah. Kalau tengok cermin, dia buat siap-siap songsang sisi, kat cermin akan betul. Kalau kita pula, kita betul dekat cermin songsang sisi ya. Okay, so practice 8.3 can do yourself. Nanti sambung 8.4 pembiasan cahaya. So that's all for today. Thank you for watching, and don't forget to subscribe and spread the words to your friends. Give them my link. You can choose whatever topic you want. Saya dah habis lah ni form 1, form 2, form 3. I hope by December habis lah. So you can revise supaya bila Januari nak exam, nak periksa, awak dah faham, dah senang dah. Kita kena start awal, jangan start lambat. Okay, so pesanan saya as usual, jaga solat 5 kali sehari sebagai tanggungjawab kita orang Islam. Allah bagi pinjam semua kat dunia ni, kita berterima kasih, kita solat ya. So mencegah maksiat juga. Okay, taat ibu bapa, terutama ibu, kerana redha Allah terletak pada redha ibu bapa.
And hormati guru supaya mendapat keberkatan ilmu. Saingi yang lebih tua, hormati yang lebih tua, saingi yang lebih muda. Okay, that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah.